Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyara, Tuan Saijal Pinjaman, dan kepada rekan-rekan semua. Nama saya ialah Kinggo bin Lipin, umur metrik 267-130, bersama dengan rekan saya 2 orang lagi, yaitu Hasmadi Agung, nomor metrik 267-113, dan Fred Dan Yubing, nomor metrik 268-159. Kami memilih tajuk nomor 16, yaitu isu-isu tentang pengurusan sumber alam semula jadi dalam perdagangan antarabangsa. Pengenalan. Takriban perdagangan antarabangsa. Takriban perdagangan antarabangsa adalah proses jual beli barang dan perkhidmatan antara negara-negara. Perdagangan antarabangsa membolehkan negara-negara menjual produk tempatan mereka kepada negara lain dan memperoleh keuntungan ekonomi. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia telah berinteraksi dalam perdagangan antarabangsa sejak zaman dahulu lagi. Perdagangan antarabangsa melibatkan ekspor dan impor turut diperlukan untuk mengatasi kekurangan sumber. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Antara faktor yang telah dikenal pasti yang mendorong perdagangan antarabangsa adalah seperti pengukusan negara dalam kelebihan atau kelemahan tertentu dan mengelak daripada kelemahan sumber yang ada pada sesebuah negara. Melihat pada kemajuan yang Korea Selatan telah kecapi dalam perdagangan, ianya memperlihatkan usaha golongan ilmuwan, motivasi dan dedikasi masyarakat memainkan peranan yang penting dalam membentuk negara mereka daripada kurang membangun kepada negara maju. Salam sejahtera, nama saya Fred Dan Yubing, nombor metrik 268159. Saya akan menerangkan berkenaan faktor lain yang menyebabkan terjadinya perdagangan antarabangsa adalah seperti berikut. Nombor 1, mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran tempatan. Besar kemungkinan pasaran tempatan akan mengalami tekanan ekonomi, tetapi pada peringkat global, kita akan memiliki akses kepada kuantiti pelanggan yang ramai di mana nilai keuntungan akan lebih tinggi dan kerana budaya yang berbeza mempunyai keperluan yang berbeza. Kita boleh mengukuhkan rangkaian produk dengan memanfaatkan perbezaan yang wujud di serata dunia. Nombor 2, meningkatkan peluang kejayaan. Melainkan harga yang dikenakan adalah tidak munasabah. Semakin tinggi jumlah produk yang berjaya dijual, maka semakin banyak keuntungan yang dapat diperolehi. Dan perdagangan luar negeri adalah cara yang tepat untuk meningkatkan nilai penjualan. Ekoran itu, UK Trade and Investment UKTI menjelaskan bahawa syarikat-syarikat yang terlibat ke peringkat global mempunyai 12% kemungkinan untuk bertahan dan berjaya berbanding mereka yang memilih untuk tidak mengekspor barangan yang dihasilkan. Ketiga, meningkatkan kecekapan. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan beban dan mengelakkan gangguan daripada perubahan musim yang menjadi penghalang untuk peniaga mendapatkan bekalan sumber yang diingini bagi menjalankan kegiatan ekonomi serta berupaya memenuhi permintaan pelanggan. Keempat, kemajuan produktiviti. Statistik dari UK Trade and Investment UKTI menyatakan bahawa syarikat-syarikat yang terlibat dalam perdagangan luar negeri dapat meningkatkan produktiviti mereka sebanyak 34%.
Hal ini kerana negara yang terlibat dalam perdagangan akan berusaha merancang kadar penghasilan barangan atau sumber asli yang mendapat sambutan daripada negara luar bagi mendapatkan keuntungan. Yang kelima, memanfaatkan ekonomi. Situasi ini dapat dicapai dengan melakukan kegiatan ekspor apabila nilai pound sterling rendah berbanding mata wang lain yang berfungsi memberikan pulangan yang lebih banyak kepada sesebuah negara. 6. Inovasi. Apabila kegiatan ekspor ditujukan kepada pelanggan daripada pelbagai negara, maka maklum balas yang diterima berkaitan produk yang dipasarkan juga semakin meluas. Ketujuh, pertumbuhan industri. Matlamat ini merupakan impian bagi semua pedagang dan menjadi pemangkin semangat untuk mereka tetap giat menjalankan hubungan perdagangan antarabangsa. Walaupun sesebuah negara akan menghadapi situasi yang lebih mencabar, tetapi ianya menjadi faktor kejayaan untuk negara bersaing dengan hebat dalam perdagangan antarabangsa. 8. Pengagihan sumber semula jadi yang tidak sekata. Sumber semula jadi yang di dunia tidak dibagikan dengan sama rata pada mana-mana negara. Misalnya, setiap negara memiliki jumlah sumber semula jadi yang berbeza-beza yang turut dipengaruhi dari segi iklim, mineral, tanah, serta pelbagai faktor yang lain. 9. Pembahagian kerja dan pengkhususan. Sesebuah negara bertindak menjalankan perdagangan yang berfokus kepada barangan yang spesifik sahaja disebabkan pengagihan sumber semula jadi yang tidak sekata. Kaedah ini dilihat mampu menjanakan ekonomi dengan penghasilan sumber yang tinggi dan mencari negara yang memerlukan sumber berkenaan. Yang terakhir dan ke-10, perbezaan dalam kadar pertumbuhan ekonomi. Kadar pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara yang berbeza mempunyai tahap pertumbuhan ekonomi yang tersendiri. Hal ini demikian kerana terdapat negara yang telah membangun, masih membangun dan kurangnya membangun. Terima kasih. Seterusnya ialah sumber minyak mentah merupakan import utama Korea Selatan dalam perdagangan antarabangsa. Berdasarkan kajian Elishop and Fetter 2011 menyatakan bahawa sekitar 1/5 daripada produk dagangan global adalah sumber alam semula jadi. Hal ini kerana bahan api merupakan elemen terbesar dengan jumlah 2/3 daripada pengeluaran dunia dalam perdagangan antarabangsa. Bahan api ini turut menjadi ekspor utama Korea Selatan. Kegiatan perdagangan sumber alam semula jadi dilihat sebagai sumber pendapatan utama bagi kebanyakan negara pengeluar yang ekspor mereka adalah tidak pelbagai. Kedudukan geografi mempengaruhi pengagihan sumber yang tidak sekata, bermaksud hanya beberapa negara dikuasai oleh pengeluar sumber, manakala yang lain tidak memiliki sumber berkenaan. Turut didapati bahawa hanya 15 negara yang terbukti mempunyai lebih daripada 90% sumber asli minyak. Seterusnya ialah analisis aliran perdagangan antarabangsa. Import-ekspor dari tahun 1990 hingga 2022. Sejak 5 dekad lepas, hubungan perdagangan antarabangsa yang Korea Selatan telah lakukan menjadi antara sumber perdagangan dua hal yang penting melibatkan budaya sosio, pelaburan dan hubungan pendidikan. Sebagai contohnya, Korea Selatan telah menjadi antara sumber utama pelaburan asing berlangsung Malaysia sejak 1980. Menjelang tahun 2022 pula, Korea Selatan telah mensasarkan untuk meningkatkan perdagangan dengan Malaysia sebanyak 20% setelah mencecah
$26 bilion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmadi bin Agung. Nombor metrik 267113. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Secara umumnya ramai pengkaji sebelah suara bersetuju bahawa negara-negara yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa cenderung mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi tertentu jika dibandingkan dengan negara-negara yang enggan melibatkan diri dalam perdagangan antarabangsa. Korea Selatan merupakan sebuah negara yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa turut mendapat kesan ini. Hal ini kerana negara pengekspor bakal mendapatkan pasaran manakala negara pengekspor mendapatkan kemudahan barangan yang diperlukan. Perdagangan antarabangsa turut menjamin kecekapan dan pengkukusan dalam pengeluaran sumber sesebuah negara. Hal ini kerana perdagangan antarabangsa melatih negara untuk bekerja dengan cekap, memastikan permintaan ekspor dari negara luar akan dapat dicapai. Kesimpulannya ialah perdagangan antarabangsa melibatkan transaksi antara negara yang biasanya melibatkan ekspor dan import. Isu-isu berkaitan pengurusan sumber alam semula jadi dalam perdagangan antarabangsa merupakan tajuk yang kompleks dan kritikal dalam perbincangan global. Ini memberikan banyak impak yang positif antara negara yang terlibat dan berupaya meningkatkan sektor ekonomi dengan mampan. Kepelbagaian sumber yang dimiliki oleh setiap negara turut dapat diperolehi oleh negara yang lain melalui hubungan perdagangan antarabangsa. Kerjasama antarabangsa melalui perjanjian perdagangan dan inisiatif global adalah penting untuk memastikan pemeliharaan sumber alam semula jadi dalam jangka masa panjang dapat direalisasikan seperti yang ditandatangani oleh Korea Selatan dan Malaysia. Dalam konteks ini, kebijaksanaan dalam merangka peraturan perdagangan yang mengambil kira aspek kelestarian dan keadilan dalam pengurusan sumber alam adalah kritikal. Kesadaran terhadap kepentingan memelihara sumber alam semula jadi dalam perdagangan antarabangsa bukan sahaja akan memberi manfaat kepada negara-negara, tetapi juga kepada kelestarian bumi untuk generasi akan datang. Itu saja perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.